Memelihara haiwan peliharaan bukan sahaja dapat dijadikan sebagai peneman dalam kehidupan seharian seseorang, malahan ianya juga dapat dijadikan sebagai salah satu terapi minda. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Minggu penonton setia Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini kembali untuk siaran hari Sabtu 21 Mei 2022 dan hari ini pastinya itu gimmick lah kan yang mana kita akan bawakan. Bukan kami berdua sebenarnya, bertiga, berempat, beramai-ramai hari ini bersama dengan anda sempena hujung minggu anda. So, okey? Saya sangat okey. Tapi inilah keceriaan yang kami nak bawakan kepada anda pada hari Sabtu ini bersama dengan pelbagai haiwan comel di studio WHI. Jadi anda terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Mana tahu anda antara haiwan kat sini adalah haiwan kegemaran anda ataupun anda sendiri adalah binatang kegemaran ni kat rumah. Macam mana perasaan awak tadi? Saya okey. Dia bagi salam. Saya dengar. Ya, ada apa awak nak cakap kat penonton? Dan harapnya hari ini segala perkongsian kita warna-warni gelagat haiwan-haiwan comel ini dapat sedikit sebanyaklah menceriakan anda dan juga keluarga anda di rumah. Ataupun yang mana yang tak keluar hari ini, tak ada perancangan nak pergi mana-mana, open house ke apa, terus kekal bersama Wanita Hari Ini sebab kita ada bukan sahaja burung, ada macam-macam lagi haiwan comel nak kita kongsikan. Mungkin diorang tengah berfikir apa antara haiwan. Kita ada kucing, ada arnab, ada itik. Jadi anak-anak kecil kat rumah tu anda bawa mereka bersama duduk dekat depan kaca televisyen ataupun yang tengah menonton menerusi Facebook WHI, teruskan bersama kami. Tapi saya nak tanya Fatin lah. Fatin, awak suka haiwan secara amnya? Awak suka haiwan domestik ataupun tidak? Saya lebih kepada yang tidak berbulu lah. Maksudnya awak suka yang eksotik seperti ular? Betul. Awak suka lah. Tapi kalau awak lebih kepada saya boleh, saya suka, nak kata saya menggemari haiwan tak adalah sangat, tapi saya bolehlah main-main dengan haiwan, tengok mereka dan menghayati kecomelan mereka. Tapi lain kali kalau kita ada episod haiwan eksotik, Fatin Hamimah Yusof akan membawakan anda. Khalid dia macam berminat untuk nak bela haiwan lah kan, kucing dan sebagainya. Saya cakap kita beli kura-kura je dulu buat masa ni. Paling senang ya kura-kura. Okey, baik. Kita ada macam-macam perkongsian untuk anda, tapi sebelum itu kita saksikan TikTok berkaitan dengan haiwan comel. Jom kita saksikan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ready? 1, 2, 3. Peekaboo! Ready? 1, 2, 3. Peekaboo! Hey guys, banyak orang tanya guinea pig kena grooming ke tak? Sebab kalau tak jaga baik-baik, memang bulu mereka akan pintal. Jadi yang longnya tu kenalah sikit-sikit. I'ma hit it in the morning cause I'm whiskey dickin'. Got my brother out in Cashville
Macam-macam sebenarnya kan. Comel-comel kalau kita tengok. Dan sebahagian daripada haiwan-haiwan yang dikongsikan di TikTok tadi tu ada dekat sini. Kejap lagi kita nak kongsikan. Best friend baru awak pun sudah kembali ke sini. Suka sangat dia dengan saya. Namanya Pukat katanya ya. Kita bersama dengan Encik Shimir Ahmad Safawi dan juga Encik Abdul Wafi Hassan. Selamat datang dan terima kasih membawakan kami rakan-rakan baru pada hari Sabtu ini. Okey. Dia pun gelak. Mungkin boleh perkenalkan mereka ada nama tersendiri kan? Okey. Pukat ni sebenarnya burung jenis apa? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shimir, wakil daripada JCS Parrot dan juga Parrotmore. So hari ini kita bawakan beberapa jenis spesies parrot lah. So antaranya macam bahasa Melayu kita biasa dengar kakatua ataupun nuri. So kalau kita nak differentiate based on Malay language, so nuri this kind of nuri lah. Ekor panjang, fizikal macam ni. Kakatua lebih kurang macam ni. Comel kakatua so generally in English dia ada macaw, dia ada kakatu, dia ada Amazon. So kita bawa different species. Tapi kita secara amnya burung kakatua parrot. Itu yang kita lebih mestilah. Okey, dia suka Tasha rupanya. Okey, kalau kita nak tanya juga Wafi kan, ada sebenarnya pantang larang kalau kita nak benda kita tak bolehlah suka-suka kan. Kita ada kena ada ciri-ciri untuk kita membela haiwan-haiwan comel ni, terutamanya burung kakatua ni sendiri. Apa kena antara yang sabarlah. Kena banyak sabar pasal masa kita bela tu, kalau pada baby tu daripada segi pemakanan dia. Kalau dia yang dah besar, kita bela besar ni daripada watak dia, kita tak tahu watak dia macam mana. So kita kena mendalami watak dia tu baru kita boleh kontrol dia. Okey, kalau penonton di rumah nak tahu, Wafi ni dia ada kepakaran bercakap dengan burung burung kakatua, burung nuri ni. Kalau boleh nak kongsikan jugalah macam mana dia orang kata bagi feedback. Kalau boleh kita nak tunjuk bercakap sikit dengan burung. Itu dia gelak, menangis. Kadang-kadang apa yang kita surrounding, apa yang berlaku, dia akan jadi repeat. Mungkin dia pandang cikgu dia lah. Betul, saya tak perasan semua dia pandang kamera. Hai. Hello. Okey, Wafi, berapa lama sebenarnya ini adalah latihan untuk mereka ataupun dia memang spontan je? Actually kalau dia tengah excited, benda baru ataupun pergerakan orang yang dia kenal, dia akan respon macam ni. Dia talkatif. Okey. Dia excited, tapi kalau mak-mak kita dia macam tak tahu hormat orang ni, orang tengah bercakap menyambut ya. Okey. Baik, wah cantiknya bila dia buka macam tu, ada maksud di sebaliknya ke apa? Dia nak menunjukkan kecantikan dia. Nak terbang ke? So kalau macam ni, behavior dia tengah preening, kemaskan bulu dia lah. So kalau kan biasanya burung duduk kat luar. So kalau duduk aircon ni macam sejuk sikit, dia suka kemaskan bulu. So nak nampak dia punya karakter macam ni. So ni tengah mengemas bulu lah. Faham. Okey, ni nak tahu kalau kita tahu biasa kalau kucing ke arnab, anjing, kita tahu macam mana nak bersihkan mereka, mandikan. Kalau burung ni macam mana anda bersihkan mereka? Biasanya kita ada rutin lah. Tapi usually kita shower dia, kita bagi mandi dia once a week lah. Kita buat shower mist. Dia akan enjoy. Macam ni dia akan fluff, dia akan kembangkan bulu, dia akan enjoy flapping semua tu. Then it's a good thing lah untuk once a week je. Guna air biasa je, tak perlu guna shampoo. Okey. Berapa lama sebenarnya Wafi dan juga Shimir sebenarnya mengambil pendekatan kita nak ambil ke bidang ini sebenarnya? Apa antara sebab dia? Sebab dia daripada kecil lagi. Semua parent memang suka pet. So daripada situ kita dah start minat dengan burung. Bila mendalam ni, bila setelah balik daripada Indonesia, saya tengok ramai orang free fly. Itu yang lebih rasa macam minat sangat dengan free fly. Burung hantu ada? Burung hantu tak boleh benda. Okey, ada kena ada permit, special permit. Okey. Tadi saya sempat bermain ataupun kira mengangkatlah burung kakatua. Nama dia siapa? Ini Belo. Okey, Belo saya dah sempat. Yang ni Pukat ni macam saya nak angkat tapi dia macam nak dia siluet saya differently saja. Macam nak pantuk saya ke mana tu? Dia sebenarnya paruh nampak je besar tapi dia sebenarnya gentle. Okey. So, usually kita akan play with rewards lah. Okey, berapa umur Pukat ni? Ini dekat 3 tahun. 3 tahun. Agak berat. Adakah ini standard berat untuk seekor burung? 1.1 kilo. Cantiknya. Okey, berapa jangka hayat kalau burung ni berapa lama Wafi selalunya? Yang macam ni lebih kurang 50 tahun. 50 tahun? 50-40 tahun lebih kurang itu. Tapi adalah keupayaan yang kita boleh nampak yang kadang-kadang dia tak boleh nak orang kata banyakkan persembahan sangat bercakap. Ada ke perbezaan kalau dia dah tua dengan dia masih ada lagi? Beza dia. Ada beza. Tapi ni kira umur kanak-kanak lah 3 tahun ni. So biasanya dia masih lagi riang lah. Makin riang lagi. So kalau masuk 40 tahun, 50 tahun mungkin dia slow sikit. Mungkin dia a bit pasif. Tapi so far in the wild
umur 50 tahun, 60 tahun tak ada masalah, dia still flying semua tu kan. So macam kita orang pun kita emphasize on the exercise part, on the flying part. So dia maintain lah healthy kat situ. Okey, tak jemuk dia. Bagi salam. Yang burung kakak tu tadi, bello tadi, saya suka dia sebab dia macam sangat ladylike, soft. Tapi dia nampak itu memang personality dia. Personality. Dia lebih kuat. Dia manja. Dia manja. Dia saya angkat dia lagi sekali boleh tak? Saya boleh. Okey. Cimel, macam mana kita nak bezakan dia jantan atau betina? Okey. Some parents dia ada perbezaan dari segi gelak pula dia. Suka. Macam mana? Some parents dia ada dari segi dia punya mungkin feather colour ataupun bentuk badan ataupun dia punya kerangka muka lah. Tapi most of these species kena by DNA test, DNA sexing test. Nak pergi mana tu adik? So DNA test lah. Betul. Waalaikumsalam. Fatin, burung pun gelakkan ke awak ya. Tapi kalau mereka secara amnya nak bela burung, perlu ada lisens, betul? Jadi macam mana sebenarnya di Malaysia kalau seseorang itu ingin bela mana-mana jenis burung lah, apa prosedur dia sebenarnya? Okey. Sebenarnya lisens ni memang didaftar under perkhidmatan lah. Perkhidmatan Malaysia. So based on negeri masing-masing. Alright. So kita ada breeder yang local breeder yang dapat keluarkan license yang di panel perkhidmatan lah. So breeder yang jual kat kita baby, dia akan bagi jual sekali dengan license lah. So license tu kita akan apply di perkhidmatan nanti based on negeri masing-masing. Okey, di penghujung ni kita nak minta Wafi kalau kongsikan kalau mereka nak bela, ada minat untuk nak membela burung ni kan, kena jaga daripada segi habitat dan juga nasihat jugalah. Kita tak naklah terapi untuk mereka tapi sebenarnya dia menyeksa juga haiwan-haiwan ni. Sebenarnya tempat, pemakanan, kebersihan tu kena jagalah. Dan masa lah untuk kita nak main burung tu. Kalau kita bela ada masa pun tak guna. Betul, komitmen ya. Dan di penghujung ni mungkin Shimi boleh kongsikan laman Instagram. Kalau ada yang berminat nak bawa burung-burung ni ke rumah mereka ke? So kita ada social media punya platform. So kita ada JCS Parrot dan juga Parrot Mall. So kalau yang mana newbie nak datang, nak tengok, sebenarnya kita tak ada call cakap nak beli burung tak. Kita tak ada di situ. Kita suruh dia datang ke tempat kita main free fly di Elmina, di KL. So tengok sendiri apa experience sendiri, mana yang you sesuai dan you decide. JCS Parrot. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat seketika, tapi sebelum kita nak ke commercial break, mungkin Wafi boleh suruh antara mereka untuk sebut sesuatu lah. Hai. Hello. Bukan satu, semua bersebut. Semua ya. Maksudnya kita nak berhenti berehat seketika. Terima kasih kembali semua selepas ini. Wanita hari ini. Memelihara haiwan peliharaan bukan sahaja dapat dijadikan sebagai peneman dalam kehidupan seharian seseorang, malahan ianya juga dapat dijadikan sebagai salah satu terapi minda. Terdapat berjuta spesies haiwan unik dan comel di serata dunia. Antaranya bebas dan liar tidak kurang dijadikan haiwan peliharaan. Tahukah anda antara haiwan unik yang comel dan popular adalah seperti tan cats ataupun lebih dikenali sebagai kucing pasir. Kucing pasir ini dikatakan unik kerana ia merupakan satu-satunya spesies kucing yang tinggal di padang pasir, terutamanya di kawasan padang pasir Afrika Utara, Asia Barat dan Asia Tengah. Selain itu, haiwan pika juga merupakan sejenis haiwan yang unik namun ianya amat jarang ditemui. Tahukah anda, pika sebenarnya merupakan sejenis mamalia kecil dari keluarga arnab. Pika merupakan habitat yang tinggal di kawasan sejuk dan agak lembap di tanah tinggi. Burung kakak tua dan burung nuri juga sering dianggap sebagai salah satu haiwan yang comel dan unik. Kepandaian mereka dalam meniru bunyi yang didengar serta cemerlang mempelajari pelbagai perkara menjadikan ia salah satu haiwan yang mampu menceriakan suasana. Selain itu, tahukah anda haiwan kangaroo juga antara spesiesnya yang kelihatan seperti beruang. Spesies tree kangaroo hanya boleh dijumpai di kawasan hutan hujan di Australia. Kangaroo ini kebiasaannya tinggal di atas pokok dan lebih suka bergayut dari satu pokok ke satu pokok yang lain, berbeza dengan spesies kangaroo yang lain.
Haiwan-haiwan comel dan unik sebeginilah yang mampu memberi sumber kebahagiaan buat semua pencinta haiwan. Namun, harus diingat, tidak semua haiwan comel ini boleh dijadikan haiwan peliharaan anda di rumah. Okey, kembali bersama kami dan seperti mana yang anda lihat di kaca skrin, comel sangat. Ya, saya setuju, sangat-sangat comel. Kita bersama dengan Encik Johan Iskandar dan juga kucing-kucing kesayangannya. Hai Encik Johan. Hai. Okey, yang Encik Johan tengah pegang ni namanya Hana. Betul, Hana. Hana, kucing kesayangan Encik Johan yang juga paling tua ya. Paling tua. Okey, hai Hana. Hai, Hana, say hi. Hai Hana. Hana fokus kat mana tu? Allah, so comel. Macam teddy bear. Saya pun tak tahan. Okey, berapa umur Hana ni, Encik Johan? Hana dah 10 tahun. 10 tahun. Okey, dekat bawah ni ada seorang kawan saya. Saya nak cuba keluarkannya. Okey, dia ni nakal sikit. Okey, nakal sikit. Nama dia Popcorn. Popcorn. Okey, ini dia Popcorn. Hai Popcorn. Jangan lari ya Popcorn. Okey Encik Johan, kita semua tahu Encik Johan memang ada banyak kucing. Okey, berapa ekor sebenarnya Encik Johan? So far yang besar semua ada 27 ekor. 27. Oh, yang besar. Maksudnya yang kecil? Yang kecil ada dalam 6. 6 ekor. Betul ke saya pegang ni saya tak adalah pakar sangat dengan kucing? Macam baby ya? Okey, tak apa. Saya letak popcorn kat bawah ni lah. Okey, saya nak tahu jenis kucing yang Encik Johan bawa hari ini. Okey, yang saya bawa ni, yang ni ialah British Shorthair. Okey. Yang ni ialah Munchkin. Yang kita ni dua ni Munchkin. Yang ni kucing biasa je. Kucing biasa. Tapi kenapa dia macam teddy bear? Kucing biasa ni macam sangat gebu ya saya tengok. Alhamdulillah. Memang cara penjagaan. Cara penjagaan. Okey, itu yang kita nak tahu. Cara penjagaannya. Macam mana Encik Johan jaga sehingga kucing biasa nampak begitu gebu, cantik, comel? Okey, selama 10 tahun dalam saya jaga kucing, so saya belajar secara berperingkat lah. Okay. So, tapi yang saya tegaskan ialah bela kucing indoor. Okey. Okey, lepas tu saya jaga vaksin diorang. Saya jaga deworm diorang. And then saya jaga pemakanan diorang. Okey. Pemakanan diorang tu dia tak boleh yang terlalu masin. Dia ada certain brands yang sesuai lah dengan diorang. Yang macam terlalu komersial, yang ada colour semua tak sesuai lah. So akan rosakkan buah pinggang. Okey, baik. Kalau kat sebelah saya ni, 2 ekor ni Munchkin ya tadi. Betul. Okey, nampak macam mereka takut sedikit. Adakah ya? Ya, dia orang tak biasa keluar. First time keluar. So dia orang macam cuak sikit. Okey, sebab tu nampak gerak-geri dia orang pun macam dia takut kan. Okey. Tapi kira dia orang okey kalau nasib baik dia orang tak lari. Oh ya ke? Kalau tak dia lari. Okey, baik. Kalau Encik Johan sendiri kan, sejak umur berapa Encik Johan membela kucing? Sejak umur 21. Wow. Okey, saya tak tanya umur awak sekarang berapa. Tapi saya tahulah awak memang berpengalaman kan dengan kucing. Dan ini adalah kucing paling tua yang awak ada, Hana. Dan biasanya orang kata kalau kita bela haiwan kan, kata kucing ke anjing, anak, dia macam terapi juga. Bagi Encik Johan yang dah lama membela, bagaimana, apa perbezaan yang awak lihat pada diri awak? Okey, saya memang jadi lebih peka, lebih tanggungjawab. Okey. And then orang yang bela kucing ni, dia orang punya emosi memang sangat macam mana orang cakap lebih sensitif. Okay. Lebih sensitif. So kalau lelaki kalau nampak dia orang macam jaga baby tau. Okey, macam itulah. So itu yang buat perempuan akan tajik. Okey, awak dah kahwin belum? Belum. Okey, ini sedikit tips lah ya. Okey, baik. Itu antara perbezaan yang awak lihat pada diri awak sendiri. Tetapi nak jaga mana-mana haiwan pun memerlukan komitmen kan? Betul. Dan kadang-kadang orang nak, macam ada orang ada anak kat rumah kan. Dia ambil kucing, dia kata anak nak, tapi kurang komitmen tu. Betul. Kesian kat kucing ataupun haiwan-haiwan yang lain kan. Jadi kalau orang yang macam ni, apa nasihat awak? Kalau awak nak ambil tapi awak tak ada masa untuk spend time dengan diorang kan? Actually bela kucing ni memang macam jaga budak juga. Dia memang perlu kena ada allocation. Bukan masa je, duit. Sebab dia bukannya jaga macam tu je. Kena tahu bila dia sakit tu. Sebab kalau orang yang tak biasa, dia tak nampak kucing tu sakit. Ya, faham. So dia tak alert. Lepas tu duit lah. Okey, lepas tu mostly orang masih tak peka pasal bela kucing tu indoor. Sebab dia ingat kucing ni perlu kebebasan. Tak. Sebab bila kita lepas dia,
bila dia kena langgar, kita nangis kan. Betul. So daripada kita nangis, baik dia nangis dulu. Macam tu. Okey, baik. Dan kalau nak cakap indoor ni pula, jadi macam mana dengan playtime diorang? Apa yang awak lakukan? Bila indoor kita kena sediakanlah macam barang-barang dia untuk dia scratch, untuk dia panjat. Okey, so macam saya memang buat bilik khas untuk diorang. So ada diorang punya macam istana, kena perlu ada ventilation. Ni yang paling penting sekali lah. Sebab kalau kita tak ada, kita beli kucing banyak tapi tak ada ventilation, kucing akan sakit. Okey, faham. Okey, ni lagi satu situasi. Kadang-kadang kan kalau kita pergi rumah orang, ada yang bela kucing, tapi kucing tu agak agresif. Okey, kucing agresif yang sampai macam boleh cakar tu, kenapa situasi begitu jadi kadang-kadang tu? Okey, bila dia jadi macam tu ialah because dia tak biasa dengan orang tu, dia tak kenal ataupun orang tu ada bau kucing lain. Selalunya macam itulah. Sebab bila dia tak biasa bawa kucing lain kan, tiba-tiba ada macam intruder lah kiranya. So that's why dia akan trigger dia. Okey, so di mana kita tak patut kata paksa anak-anak kecil dengan orang yang baru masuk ke rumah. Kucing pun sama juga. Kita janganlah paksa dia, pergilah kan. Betul. Actually kucing pun memang, ialah kalau budak kecil dia orang tak tahu apa-apa. So kita as orang yang besar memang kena jaga betul-betul supaya anak-anak tak bully kucing tu. Nanti kucing boleh trauma. Okey, tapi Popcorn hari ini baik dengan saya walaupun first time jumpa. Okey, baik. Encik Johan, kalau mereka di rumah kan nak dapatkan tips ataupun nak tengok kucing-kucing awak yang lain, apakah laman Instagramnya? Okey, boleh follow saya di Johanani's Cats, Instagram dan Facebook Johanani's Cats juga. Okey, baik. Kita ada macam-macam lagi perkongsian untuk anda, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan trivia ini dahulu dan selepas tu Fatin akan bersama dengan seorang doktor untuk berkongsi lebih lanjut mengenai penjagaan haiwan. Okey, nervous. Okey, Popcorn, jangan turun bawah. Okey. Right. This one I tak kacau sebab dia nampak very sad kan. Okey, very calm tapi dia takut lah actually. Kalau pegang tu dia deg-deg. Okey, this one kalau Dia ni okey, sangat okey. Okey, cool. Terkejut juga hari ni dia perangai dia elok. Okey. Tapi dia macam baby lah. Awak memang kena layan dia macam baby. Dia actually kucing ni dia macam kita juga, dia ada personality dia. So it depends kita punya upbringing dengan genetik dia. Okey. So macam maksudnya kalau parents tu garang, so boleh jadi kucing tu jadi garang juga. Okay, so dia depends. Dia ni sebenarnya grumpy tau. Tapi hari ni dia macam good girl. Dia dah poyo dah. Jangan jadi grumpy. Dia dah poyo dah. Okey, baik. Kita saksikan trivia ni dahulu. Memiliki haiwan peliharaan dikatakan mampu memberikan keseronokan serta dapat melatih diri untuk bersikap lebih bertanggungjawab. Bukan sahaja dengan mengamalkan cara penjagaan haiwan itu penting untuk proses pembesaran mereka, malahan ia juga penting untuk memastikan mereka sentiasa sihat dan juga ceria. Antara tips yang boleh dilakukan oleh pemilik haiwan adalah dengan memastikan haiwan kesayangan anda mempunyai keperluan makanan yang sesuai dan cukup dengan nutrien yang diperlukan. Pemilihan makanan haruslah dipilih dengan betul agar ia sihat dan sentiasa bertenaga, sekaligus dapat mengelakkan mereka daripada berasa tertekan. Seterusnya, pemilik haiwan juga haruslah menyediakan tempat, sangkar ataupun kandang yang sesuai dan hampir sama dengan habitat semula jadi mereka. Selain itu, pemantauan kesihatan bagi haiwan peliharaan haruslah sentiasa diberikan perhatian. Mendapatkan rawatan atau melakukan pemeriksaan kesihatan dengan lebih lanjut penting bagi memastikan mereka sihat dan tidak sakit. Pemilik haiwan kesayangan juga boleh memberikan vitamin atau multivitamin agar dapat memberikan perlindungan pada organ dalaman haiwan tersebut. Perlu banyak ilmu dan mengetahui ciri-ciri haiwan peliharaan anda agar ianya tidak membahayakan diri serta tidak menganiaya haiwan tersebut.
Itu antara trivia yang dapat kita kongsikan, tips penjagaan haiwan-haiwan comel ini. Ini sebenarnya ramai dalam kalangan kita yang perlukan terapi. Tapi adakah sejauh manakah kita memberi penekanan juga kepada aspek kebersihan, perasaan haiwan comel yang kita jaga dan kita bela itu. Dan hari ini kita nak bawakan kepada anda dan kita nak kongsikan kepada anda banyak lagi sebenarnya tips-tips dan juga nasihat daripada pengarah veterina. Kita bawakan teknologis Dr. Mazrul Fahmi Mahadze daripada Nadia Veterinary Clinic. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Okey, Doktor. Kita dah tengok dah macam-macam sebenarnya warna-warni. Hari ini kita ada burung, kita ada kucing, kita ada juga arnab dan sebagainya. Kita nak kongsikan dengan penonton hari ini. Kita nak menjaga ataupun ada keinginan untuk membela tu, itu okey. Tapi apa sebenarnya kita perlu titik beratkan, do's and don't untuk kita membela haiwan peliharaan ni, Doktor? Alright. So, poin yang utama bagi saya sekarang adalah untuk kepada pemilik haiwan yang untuk orang kata betul haiwan ini sebagai terapi kan. Tetapi kita kena tahu at the first tujuan kita memahami haiwan itu. So secara ringkas kan bagi saya untuk pemeliharaan haiwan sebagai terapi ni saya boleh kita poinkan dalam 5 faktor. Kita ambil 5 orang kata prinsip yang dalam haiwan ni, kebebasan dalam haiwan ni yang dipraktikkan di seluruh tempat. Okey. Yang pertama sekali kita perlu tahu kita tahu kenapa kita nak pada haiwan tu. Kan? Sebab kita nak bela lah. Bela sebab apa? Adakah ikut trend? Adakah saya tahu untuk mencari konten atau view? Oh, saya rasa itu kiranya banyak sekarang ni. Yes. So kita perlu tahu dulu apa yang kita perlukan kan. So daripada situ, contoh kita tahu jenis haiwan yang kita nak, kita mendalami. Daripada mendalami itu bagi saya macam saya cakap tadi, 5 freedoms in animal welfare kan. Yang pertama kebebasan daripada lapar dan dahaga. Yang itu yang paling penting. Macam mana tadi saudara Johan cakap kan, penyediaan makanan yang betul, kan, minuman yang berkualiti. Tak semua haiwan tu saya praktikkan secara general. Tak semua haiwan tu orang kata apa, contoh saya kucing. Nampak makanan kucing je boleh praktikkan kepada semua. They might be different. Anak lain, dewasa lain, dah berusia pun lain. So kita kena fokus kepada situ. Dan poin yang kedua adalah kebebasan daripada rasa tidak selesa. So which mean that dari segi tempat tinggal. Habitat dia lah. Habitat dia. Banyak juga yang kita tengok macam dari segi kucing, bela dalam sangkar yang kecil, duduk di luar rumah. Adakah itu salah satu terapi untuk dia? Adakah terapi bila balik rumah nampak kucing, okey fine. Nampak kucing ada, oh okey. Dah selesa dari situ. Kita tak tahu dari segi itu. So penyediaan tempat tu yang selesa. Sebagai contoh, enrichment, macam tengok ada alat mainan, tempat tinggal semua macam-macam tu. Yes. So kita pun rasa tenang, dia orang pun rasa tenang. Poin yang ketiga ni adalah yang paling penting dari segi saya sebagai aspek sebagai seorang doktor veterina. So kebebasan dari segi sakit, luka dan penyakit sebagainya. Yang tu yang kita kena fokuskan sebab kadang-kadang kita tak tahu beza normal dengan sakit tu macam mana. Okey. Macam mana sebenarnya kita nak dapatkan orang kata nak lebih peka untuk macam sakit kan. Kalau manusia kita boleh bawa hantar ke hospital kecemasan dan sebagainya. Kalau haiwan-haiwan yang kita bela ni, doktor kan, kadang-kadang ada malam-malam dia mungkin kucing lah kita cakap kan, termakan racun serangga dan sebagainya. Apa sebenarnya kita perlu lakukan? Okey. So benda macam tu orang kata di luar jangkaan. Kan sebab orang kata kita patut prevent dari segi benda-benda macam itulah. So sebagai langkah awal dari segi orang kata apa untuk menghadapi situasi yang kita tidak expect macam ni. So sebagai pet owner kita perlu tahu environment kita punya kawasan tu. Let's say kalau terkena, apa langkah-langkah yang awal yang perlu kita buat? First kita kena monitor keseluruhan keadaan kucing itulah. Adakah sebab kita pun sebenarnya untuk makluman kita pun ada hospital 24 jam. Iya ke? Yes. Kan kita boleh ada hospital 24 jam yang mampu untuk membuat rawatan dengan lebih cepat. Jangan tergesa-gesa memberi ubat-ubat manusia secara spesifiknya. Banyak kes macam kami di Nadia Veterinary Clinic, banyak juga kes kita terima dari segi macam contohlah tak payah kita sebut racun, macam demam bagi Panadol. Ada doktor ya? Ada. Ada pula nak cepat bagi Actifast. Mungkin mencuba-cuba tetapi memberi kesan. Yes, kita kena sedia maklum, ini tetap nyawa. Itu bukannya langkah awal yang perlu diambil. So sebagai itu, pet owner saya rasa kita perlu ada ilmu dan dapatkan khidmat nasihat daripada vet yang bertaliah. Yang tu yang paling penting. So kalau katakan dalam keadaan emergency, kalau rasa kita tidak mampu
untuk membuat apa better untuk kita bawa ke vet secepat mungkin. Inilah sebenarnya kita katakan bukan sahaja membela itu kita ambil dan kita jaga, kita sediakan tempat untuk dia duduk dan sebagainya, tapi dari segi perubatan, kebersihan dan segala-galanya perlu kita titik beratkan. Okey doktor, sekarang ni kan tadi kita ada bersembang-sembang jugalah antara trend sekarang ini rata-rata dalam kalangan masyarakat kita membela kalajengking. Ini saya tak pastilah apa antara kepuasan dia, mungkin nakkan cabaran, mungkin nakkan orang kata konten semata-mata, tapi ada juga apa yang mana dalam kalangan yang membela seperti contoh ada apa alligator, buaya kecil tu, iguana dan sebagainya dalam akuarium kan disimpan, bila dah semakin besar mungkin digigit tuan dan sebagainya, dibuang tempat yang tak sepatutnya dalam longkang. Mungkin ini membahayakan orang ramai, sungai dan sebagainya. Kalau boleh dinasihatkan doktor. Okey. Macam sekarang kita tengok macam dulu kalau kita sedia maklum untuk sebagai haiwan terapi ni kita kucing, anjing, arnab, guinea pig. Kan sekarang ni bila dah social media semakin tinggi, permintaan kepada haiwan-haiwan yang eksotik semakin naik kan. So berbalik kepada soalan saya, bagi saya prinsip saya senang. Kita perlu tahu jenis apa yang kita nak. Kita perlu mendalami dahulu. It's not about kita ikut trend. Sebab sekarang ni kita ikut trend. Tak ada kalau tak bela kalajengking lemah. Macam tu contoh kan. Tapi kalau dah bela tak ada ilmu, awak lemah selamanya. Betul. Kena sengat. Lagi tak tahu siapa yang pergi hospital lepas tu. Betul. Nasihat dan juga tips untuk mereka nak jaga, mungkin nak mulakan membela haiwan-haiwan pelihara ni, apa mereka perlu titik beratkan secara ringkas doktor? Okey, secara ringkasnya first kita perlu tahu tips-tips yang penting bagi saya, kita perlu mendalami dululah haiwan tu tersebut. Apa jenis haiwan yang kita nak tu kita perlu tahu selok-beloknya. Macam mana tadi kita kena faham the normal behaviour of the animal itself. Personality dia lah. Personality dia dulu. Sebelum baru kita dapat contoh kalau haiwan kita tu dalam keadaan yang tidak sihat, kita dapat pembezaan. So bukan sahaja kita hanya fokus kepada nak bela comel cantik, tidak. Kan tak semestinya macam tadi kita cakap kalajengking ikan dalam akuarium, mungkin itu adalah terapi untuk dia. Kan dia setiap orang dia ada perbezaan. Betul? Dari segi tu kan. So bagi saya kita perlu mendalami dulu, dapatkan khidmat nasihat daripada mana-mana tempat yang betul-betul mampu untuk memberi penerangan yang lebih terperinci supaya kita tahu, sebab this is a lifetime commitment. You assume them as our family. Betul, tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Walaupun dia kucing, walaupun dia guinea pig ke apa, so tanggungjawab sepenuhnya bagi kita. Dan yang paling utama, kita perlu ada masa untuk mereka. Betul. Kita ambil sebagai sebahagian daripada keluarga kita lah. Itu sedikit sebanyak input dan juga manfaat yang kita boleh kongsikan untuk mereka yang sedang membela ataupun mereka yang mula menjinak-jinak untuk membela ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Mazrul Fahmi Mazir kerana berkongsi berkenaan dengan tips-tips dan juga nasihat haiwan-haiwan comel ini. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, banyak lagi haiwan-haiwan comel nak kita kongsikan. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama kami dan pastinya anda pun sangat teruja dengan episod hari ini. Macam tak cukup kan? Jadi sabar, kita ada lagi macam-macam haiwan comel untuk dikongsikan bersama dengan anda. Dan pada masa yang sama, anda bolehlah komen-komen di Facebook apakah antara haiwan kegemaran anda ataupun anda nak kongsikan gambar haiwan peliharaan anda. Boleh saja anda kongsikannya bersama dengan kami. Kalau sempat nanti kami kongsikan gambar haiwan kesayangan anda, haiwan comel anda bersama dengan anda di wanita hari ini. Tapi kalau kita lihat tadi macam-macam dikongsikan berkaitan dengan tips dan penjagaan haiwan comel ini. Jadi semoga kita semua ambil tips-tips yang diberikan tadi dan janganlah sekadar membela untuk macam Fatin katakan tadi, untuk mengikut trend ataupun untuk dapatkan views ataupun likes. Kalau kita inginkan haiwan ni, komitmen itu amatlah penting. Dan ada komen di Facebook yang saya sempat baca, Dia Idris kata dia takut katak. Wow, dia jangan risau, hari ini tak ada katak di WHI. Komen yang lain nanti saya baca, okey. Dan sekarang ni dalam segmen tajaan kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi selaku pengasas Viasia Cosmetic and Healthcare. Hai Dato', selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari Sugi, apa khabar? Sihat-sihat. Dato' suka haiwan comel? Ada haiwan comel? Suka. Saya ada kucing. Okey, baik Dato'. Dato', hari ini Dato' ada perkongsian untuk dia penonton WHI, jadi teruskan Dato' dengan perkongsiannya.
Okay, terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton matahari ini Sugi. Saya percaya bulan Syawal ni ramai antara kita yang ada jemputan berbuka puasa banyak sangat jemputan majlis berbuka puasa. Alhamdulillah Saya kira bila berbuka puasa ni bila bukan buka puasa bila majlis open house ni kita banyak makan kadang-kadang makan berlebihan, makan makanan yang tinggi kalori lemak, ketupat, rendang juara-juara ini kadang-kala boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan tubuh badan jika kita makan berlebihan sebab apa makanan ini berlemak, berkolesterol tinggi sudah tentu makanan-makanan seperti ini kalau kita perhatikan boleh mengganggu juga tahap kesihatan kita kalau kita perhatikan masalah kata orang tu darah yang tinggi dalam tubuh badan, gula yang berlebihan semuanya disebabkan oleh pemakanan yang tidak sihat ataupun penyakit berangkai-rangkai dan kalau kita perhatikan visual kat kaca TV yang mana kalau kita perhatikan mak-mak kita ataupun nenek kita bila dah berusia cepat letih, cepat lesu, buat kerja sikit rasa penat, kurang bermaya, kurang bertenaga dan satu kajian yang saya baca Sugi bila kita terdedah kepada penyakit-penyakit yang berbahaya ni sama ada penyakit berangkai-rangkai ni kalau kita perhatikan organ kita terpaksa bekerja dengan lebih. Sebagai contoh kalau orang yang ada masalah jantung ataupun darah tinggi jantung terpaksa bekerja dengan lebih, buah pinggang terpaksa bekerja dengan lebih keras yang mana sudah tentu jika lama-kelamaan boleh mengganggu kata orang tu kesihatan organ dalaman. Sebab tu mencegah lebih baik daripada merawat jaga pemakanan, jaga kesihatan, amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang. Dan kalau anda lihat video kat TV hari ini saya bawakan Platinum Drink ni yang mana dah lama dekat pasaran saya kira Platinum Drink ni dapat membantu membekal nutrisi dan vitamin yang sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan, kecergasan tubuh badan dalam masa sama juga bila kita amalkan secara berterusan dengan diet yang sihat dan yang seimbang dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan dan istimewanya anda lihat dekat TV Platinum Drink ni diperkaya dengan pelbagai herba dan juga buah-buahan yang tinggi antioksidan. Sebagai contoh yang mana buah utama yang kita gunakan ialah buah mulberry yang mana mengikut kajian di Amerika Selatan mendapati buah mulberry ni mempunyai simbol ataupun nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi sebab tu kalau pengguna-pengguna mereka amalkan khasiat buah mulberry ni mereka rasa lebih bertenaga, lebih cergas, kesihatan tubuh badan lebih baik yang mana buah mulberry juga dianggap sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan. Anda lihat di kaca TV, alhamdulillah Platinum Drink ni dah lama di pasaran mendapat sambutan hebat di kalangan pengguna tahap penjualan yang terus meningkat Saya kira Sugi kita juga dah kehabisan stok. InsyaAllah minggu depan kita akan mula pasarkan kembali Platinum Drink ni dan paling penting Platinum Drink biasa juga telah mendapat beberapa penganugerah seperti Super Brand dan juga Super Health Brand Saya kira keberkesanan yang penting sebab tu kalau pengguna-pengguna mereka amalkan seawal pengambilan hari pertama kalau tak pernah ambil apa-apa suplemen bila mereka amalkan Platinum Drink mereka rasa lebih cergas, bertenaga. Tak kurang juga Sugi kadang-kadang ada pengguna bila mereka amalkan jus lain tapi bila mereka beralih dapatkan Platinum Drink ni sama juga mereka rasa lebih bermaya, kurang lesu, dah tak letih, rasa lebih bertenaga dan istimewanya juga dalam Platinum Drink ni juga ada ramuan seperti shark cartilage ataupun sendi rawan ikan hiu yang mana sangat-sangat bagus untuk sendi, kesihatan sendi. Kadang-kadang kalau kita naik tangga lutut kita dah bergesel, rasa cepat letih, cepat lesu, kurang bertenaga rasa cepat penat. Jadi bila anda amalkan shark cartilage ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan sendi. Dan dalam yang sama juga dalam Platinum Drink ni juga ada khasiat acai berry yang mana acai berry ni kaya dengan omega 3, 6 dan juga 9 dapat membantu dan sama juga menurunkan paras gula yang berlebihan dalam tubuh badan. Pada itu juga acai berry juga bersifat antioksidan sebab tu saya sangat cadangkan anda amalkan Platinum Drink ni setiap kali waktu pagi sebelum sarapan anda amalkan 15 hingga 30 ml dan mencukupi. Harga Platinum Drink ni hanyalah RM99 saja dan paling penting formulasi ini formulasi tanpa gula manis daripada madu berasaskan bahan-bahan semula jadi, formulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah. Sangat-sangat dicadangkan pengambilannya waktu pagi sebab apa bila kita amalkan sebagai sumber nutrisi dan vitamin sangat-sangat bagus dan sama juga dapat membantu kata orang tu membentik kata orang tu penyakit berbahaya tambah lagi dalam keadaan sekarang ni kita tahu macam-macam penyakit tambahan lagi juga tak kurang juga Sugi kita tengok sekarang ni dengan keadaan long covid ramai antara kita yang ada masalah long covid, batuk, kadang-kadang badan cepat letih, lesu, tak bermaya, kesihatan makin merosot. Jadi anda perlukan makanan tambahan seperti Platinum Drink ni saya kira sangat-sangat membantu anda untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan hidup supaya kata orang tu hidup kita lebih bernilai, lebih bermakna Saya bukan nak lari produk Sugi tetapi alhamdulillah maklum balas daripada pengguna yang amalkan Platinum Drink ni mereka dapat lihat perbezaan begitu ketara sekali dan paling penting Sugi Platinum Drink ni harganya mampu milik RM99 saja dan kalau anda ke kedai-kedai jamu ataupun beli secara online kadang-kadang dapat diskaun yang lebih murah yang lebih hebat dan seterusnya Sugi kalau waktu pagi anda amalkan Platinum Drink waktu malam anda boleh dapatkan jus khasiat lega. Satu lagi jus khasiat lega ni sangat bermanfaat sebab apa ini menggabungkan 5 ramuan herba seperti lemon,
halia, cuka apple dan juga bawang putih yang mana khasiat halia dan juga bawang putih ini dapat membantu secara saintifiknya membantu mengurangkan paras kolesterol dalam tubuh badan. Dalam masa sama juga ia dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Sebab tu kalau anda nak amalkan jus lega ni, saya sangat cadangkan anda amalkan waktu malam. Bila anda minum waktu malam insya-Allah kita akan kerap buang angin, badan rasa lebih ringan, lebih cergas, bertenaga. Dan kalau anda berkemampuan, saya kira kombinasi Platinum Drink dan juga jus lega ni sangat-sangat bagus untuk anda. Untuk kesihatan yang menyeluruh Platinum Drink RM109, jus khasiat lega hanya RM55 saja. Setiap malam sebelum tidur amalkan 15 ml dah cukup memadai. Dan juga saya kira Sugi, yang terakhir saya ada lotion panas asli yang mana lotion panas asli ni adalah lotion urutan serbaguna. Harga lotion panas asli hanyalah RM26 saja. Lotion ni sangat-sangat istimewa, sangat-sangat panas. Anda boleh gunakan sebagai lotion urutan luaran, membantu mengurangkan rekahan, stretch mark, urutan kat sendi, lutut kadang-kadang kita rasa penat, letih, tak bermaya, bahagian badan kita rasa letih ataupun sengal-sengal badan. Dapatkan lotion panas asli ni harga RM26 dan saya pasti ini adalah lotion terpanas dan juga terbaik di pasaran. Anda kena cuba rasai kelainan seawal penggunaan lotion ni. Saya juga gunakan setiap malam Sugi. Bila saya guna setiap malam, saya kerap buang angin, badan saya rasa lebih kecil kesarakahan kurang Dan bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, boleh hubungi hotline kami 019 2444492. Saya ulang balik 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Biasia baru beli. Sebab apa? Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Secara ringkas Sugi, untuk kesihatan tubuh badan yang menyeluruh, jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni. Dah lama di pasaran, cukup laris Alhamdulillah, kita mendapat maklum balas yang baik daripada pengguna. Rata-rata pengguna mereka terus mengamalkan Platinum Drink ni. Sebab apa? Dapat melihat kebaikannya. Dan waktu malam jangan lupa dapatkan jus khasiat lega harga RM55 dan juga lotion urutan serbaguna. Boleh dapatkan lotion panas asli di pasaran. Terima kasih Sugi dan jumpa lagi. Dan bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa, dapatkan di Shopee, Lazada ataupun di jomby.my, jomby.my. Dan Sugi, dalam kita beraya-raya open house ni, jangan lupa jaga kesihatan, jaga pemakanan, dapatkan makanan sihat seperti Platinum Drink ni. Terima kasih Datuk. Selamat berhujung minggu. Okey, itu dia perkongsian daripada Datuk Azril. Dan ada satu komen di Facebook. Umi Fariha berkata, anak saya yang berumur 11 bulan excited sambil menjerit, happy tengok haiwan di WHI. Umi, pastikan anak awak di hadapan kaca televisyen sebab lepas ni pasti dia lebih teruja. Kita bersama dengan Fatin. Saya pun teruja sebab apa? Di depan saya ni ada itik, ada landak mini hedgehog. Ini sebenarnya rupa-rupanya anak saya suruh saya beli satu ketika dahulu sebab mungkin dia tengok kartun dan sebagainya. Hari ini saya dapat nampak depan-depan. Dan hari ini kita bersama dengan si cantik manis kita ni, memang penggemar haiwan-haiwan comel. Kita bersama dengan Masha Hanani Azman. Masha, hai. Okey, kalau kita tahu, tadi kita ada sembang-sembang dengan Masha. Masha sangat-sangat muda dan sebenarnya ini adalah pilihan dia. Minat Masha sendiri yang mana dia memang gemarkan haiwan-haiwan untuk dipelihara. Dengar kabarnya, keluarga tak sangat sebenarnya. Masha yang memang berminat betul-betul. Betul. Parents dia kalau buat haiwan ni kurang sikit. Kalau di situ maksudnya Masha memang titik beratkan penjagaan. Kalau kita tahu dalam satu keluarga tu semua pun ambil tahu berkenaan dengan haiwan peliharaan. Tapi ini tanggungjawab Masha. Ya, betul. Tanggungjawab saya. Kalau kita nak tahu juga penjagaan landak mini ni macam mana, apa yang dia sensitif, apa yang tak boleh. Kadang-kadang memang comel macam ni, tapi ada dia punya garang dia kan Masha kan? Ada. Kalau boleh dikongsikan. Okey, so penjagaan landak mini ni sebenarnya nak kata senang tak jugalah. Dia kira haiwan nocturnal, maksudnya dia aktif waktu malam. Selalunya kalau kita siang ni, kita tak isnai kacau dia punya waktu tidur. Dia agak sensitif. So maksudnya malam adalah waktu yang sesuai untuk kita bermain dengan dia. Dari segi pemakanan pula. Dia nak pergi mana tu, adik? Nak pergi mana tu? Dia kalau kita pegang dia masuk, dia menyorok. Ini maksudnya dia dalam defensive mode lah. Dia takut. Dia takut. Dia takut tempat yang luas, Masha? Tempat baru. Tempat baru, orang baru. Dia lebih kepada macam mana kita panggil dia nak apa, protect diri dia lah. Protect diri dia. Okey, Masha, kalau macam ni kita tengok dia berduri-duri, pernah tak kena gigit ke? Pernah kena setakat ni tak sengat. Dia gigit tapi setakat ni saya tak pernah kena gigit lagi. Dia sayang awak. Okey. Dan sebenarnya landak mini ni dia tak boleh disatukan. Kalau jantan dan betina kena bezakan dia punya tempat tinggal dia kan? Betul. Dia
seeloknya kita seekor landak mini satu sangkar. Satu-satu. Walaupun dia pasangan jantan betina, seeloknya kita asingkanlah sebenarnya. Tapi kalau macam waktu macam ni kita bawa keluar main, dia boleh je main sekali. Boleh lah. Cuma dia macam kita lah, kita nak bilik sendiri kan. Nak ada privacy lah orang kata. Okey, baik. Ini ada nama dia ke Masya? Ada, ni Loli, ni Poppy. Oh, Loli dan Poppy. Okey, Loli dan Poppy duduk sini sekejap. Kita nak bawa penonton melihat ini dua ekor itik ini. Satu Daisy, satu lagi Devi. Devi dan Daisy. Hai. Okey, hari ni paling comel sebab apa? Daisy dan Daffy. Devi ni dia pakai ni lampin. Comel sangat pakai kan sebab kita bukan di habitat dia kan. Kita takutlah kan apa-apa. Tapi tak ada kolam lah untuk hari ini. Hari ni tak ada kolam, tapi kalau kat rumah memang saya sediakan kolam untuk dia mandi, untuk dia minum air. Okey, kalau tiap harilah akan tukar air kolam tu. Kalau Daisy dan juga Devi ni, dia boleh ke bawa kalau Masya nak pergi mana-mana boleh bawa? Sebab boleh, dah halang dah pakai lampin tu. Boleh, tak ada masalah. Memang boleh. Memang ada masa saya bawa. Kalau kita tengok gambar yang dikongsikan tu, dia bawa pergi taman ke pergi berkelah? Saya pergi bawa mandi air terjun. Jauh awak berjalan dekat Serendah. Okey, macam mana ragam-ragam dia? Dia okey ke kalau jumpa orang ramai ke? Okey, dia setakat ni dengan hari tu saya bawa keluar dengan anak kawan. Memang dia okey, dia suka. Dia mandi sama-sama dekat air terjun tu. Dia tak takut orang. Sebab saya bela pun daripada kecil. Daripada umur dia 3 hari tak silap hari tu. Okey, baik. Terus ambil. Masya ada landak mini, ada itik, ada juga apa haiwan-haiwan lain yang dipelihara? Dekat rumah ada ular. Ular. Katak saya ada 2 ekor. Katak pun dia bela. Tikus makmal pun ada seekor. Dan kenapa sebenarnya? Apa kepuasan awak membela haiwan-haiwan sedemikian? Tu, dah jatuh dah. Siapa? Nama dia? Loli. Awak nak okey. Sebab saya alergik kucing. Bulu-bulu macam rabbit. So macam haiwan tu saya tak ada nak bela. Saya bela benda lain. Tapi mendengar apa yang dikongsikan Masya ni, nampak dia seorang yang penyayang kan, bertanggungjawab sebab dia ada macam-macam haiwan yang perlu dijaga di bawah tanggungjawab Masya. Okey Masya, ramai yang nak tahu apa lagi haiwan-haiwan ataupun tips-tips yang nak dikongsikan. Boleh tak kongsikan Instagram Masya untuk penonton WH Live? Okey, Instagram saya Marsha Azman. Boleh tengok kadang-kadang kalau saya rajin saya akan post. Tunggu lagi. Kalau dia busy dengan anak-anak dia lambat sikitlah post. Okey, Instagramnya Marsha Azman. Okey, ada masa saya akan post juga. Facebook pun sama juga, Marsha Azman juga. Okey, yang itu boleh di lihatlah apa perkongsian Masya. Okey, itu berkenaan dengan itik dan juga landak mini hari ini. Kabarnya sebelah kaunter saya ni ada satu lagi haiwan peliharaan comel sangat. Silakan Sugi. Sangat comel. Tapi persoalannya Fatin berani dukung ataupun tidak. Okey, baik, kita bersama dengan Encik Kamarul Azwar yang membawakan kita haiwan-haiwan comel iaitu arnab dan juga tikus Belanda ataupun guinea pigs. Okey, Encik Kamarul Azwar. Saya tadi persoalan pertama saya tanya dia, besarnya tikus Belanda ni memang ini saiz dia ke? Sebab saya selalu tengok yang kecil je. Okey. Kalau untuk tikus Belanda, memang ini macam ini baru 6 bulan. Okey. I mean kalau tikus Belanda ni dia punya saiz matang dia pun sekitar berat dia 1 kilo ke 1.2 kilo. Baik, Encik Kamarul boleh angkat tak kita tunjuk kepada penonton? Saya tak pasti sama ada dia friendly ataupun tidak. Untuk saya dukung. Saya kalau tikus saya geli sikit, tapi tikus Belanda okey. Okey, baik. Kita nak tahu jenis-jenis atau breeds dia lah. Sebab kalau kita tengok yang ni lain, dia macam kena potong fringe kat depan je, tapi itulah dia punya kata bulu dia memang macam tu. Jadi Encik boleh kongsikan jenis-jenis yang ada hari ini. Okey, saya start dengan tikus Belanda lah. Okey. Yang saya pegang ini baka teddy. So cute ni geram dia. Okey, so baka teddy ni dia different, dia bulu lah. Okey. Dia spring dia kasar sikit. Okey, kalau saya sentuh dia okey tak? Boleh. Dia biasa benda ni dia suka kita kalau kita gosok kepala. Okey, so betul. Dia kasar sikit. Faham? Dia kasar. Okey, baik. Ini teddy. Teddy. Kemudian ini American. Okey. American dia punya variasi dia adalah California. Ini yang demand sekarang tinggilah, semua yang nak cari yang baka jenis ini. Kenapa tu? Mungkin dia comel dengan marking dia tu. Semua nampak comel. Okey. Kemudian dia ada ini setting, maksudnya dia bulu dia shining. Right. Okay. Dan this one long hair, antara salah satu long hair juga Peruvian. Okey, baik. Yang hari ini kita ada 4 jenis. Kita ada 1, 2, 3, 4 atau 4 jenis untuk ni. Daripada keseluruhan dia ada 3
13 jenis kalau ikut piawaian US. Okey, baik. Kalau British dia ada lagi lah some tambahan lagi. Okey. Dan Encik Kamarul sendiri memang dapatnya daripada US lah, daripada Amerika. Memang kita import induk dia daripada US dan kita biak di Malaysia lah. Tadi saya dapat satu tips daripada Encik Kamarul. Guinea pig dia tak suka kalau kita pegang kat sentuh dia kat belakang. Dia suka kalau kat depan. Tapi saya tak nak kacau. Nama dia siapa? Okey. Nama dia Leo. Okey. Tapi macam sekarang kalau ada dekat member tanya apa nama dia, bila kita dah banyak, kita dah tak larang nak bagi nama. Okey, baik. Sekarang ni ini guinea pig kan. Kita selalu tengok arnab. Guinea pig mungkin tidaklah ramai orang yang membelanya, tapi sekarang ni dah mula ada juga kan. Jadi adakah sebenarnya dia sesuai dengan cuaca kita di Malaysia ataupun sepatutnya simpan indoor? Macam mana penjagaan untuk guinea pig ataupun tikus Belanda ni? Okey, untuk tikus Belanda ni sebenarnya realitinya kalau pemilik tikus Belanda atau yang bela juga lebih ramai berbanding dengan arnab. Mungkin kerana space dan juga saiz dia. Dia pilihan dia. Macam sekarang kita macam saya sendiri, kedua-duanya saya bergiat, tapi awalnya saya mula membela arnab. Bermula 2011. Kemudian 2015 baru saya start membela tikus Belanda lah. Okey, baik. Jadi ini menarik maksudnya lebih ramai yang sebenarnya memiliki tikus Belanda berbanding dengan arnab ya. Itu dalam pengetahuan sekarang saya ni kita nak tanya mengenai arnab. Sangat comel, kita sentiasa melihat arnab dan saya nak tanya soalan pertama ni, betul ke kita angkat mereka menggunakan telinga itu? Saya tengok macam perik je arnab tu. Betul. Itu yang banyak salah. Salah faham. Bila angkat arnabnya dia orang akan pegang pada telinga. Betul. Sebenarnya itu salah lah. Kalau melibatkan arnab ni ada dua benda lah. Satu cara angkat, satu pergi angkat dekat telinga, satu lagi pemakanan. Okey, kita nak cakap mengenai cara untuk mengangkat arnab ni. Sebenarnya sepatutnya macam mana? Macam kucing juga. Maksudnya kita kena handling dia. Kita nak kena maksud dia kita tak boleh pegang di telinga. Kalau ini lagilah telinga dia memang baka ni memang telinga pendek. Kan dia memang kena body, memang kena whole body kena angkat. Oh, so cute. Macam soft. Macam ini baka yang kalau dalam baka arnab, ini yang paling kecil lah, saiz paling kecil. Okey, Netherland dwarf. Ini paling kecil. Okey, jadi pemakanan mereka, tadi Encik kata ada satu lagi kesilapan yang sering kali dilakukan. Apa kesilapan itu? Kita selalu bila kita ingat rabbit, carrot. Yes, betul. Bila rabbit, carrot. Sebab kita dah daripada sekolah rendah lagi memang bila sebut rabbit, carrot kan. Sebenarnya untuk rabbit, makanan dia mesti kering. Maksud dia satu pellet yang formalized untuk rabbit dan satu lagi kalau nak bagi deli adalah hay. Ini kita ada hay lah. Maksud dia ini Timothy hay. Maksud dia tinggi fiber. Okey, baik. Ramai yang salah bila dia bela arnab, itu kita selalu kan bila dia cakap bela 2 minggu mati. Bila kita tanya bagi makan apa? Dia bagi makan sayur. Okey. Sayur tinggi kelembapan, tinggi air, kandungan air kan. Dia akan menyebabkan masalah penghadaman dia dan dia akan memang boleh membawa mati. Okey, jadi sepatutnya carrot ataupun sayur apa-apa yang kita nak bagi fresh tu dalam seminggu tu berapa kali? Dia macam snack kan? Macam carrot ni macam snack je. Macam jajan je untuk ni. Maksud dia kalau untuk macam kita nak bonding boleh. Mungkin 1 atau 2 je. Kali je seminggu. Okey. Untuk fresh. Okey. Yang lain formalized pellet dengan hay. Okey, itu info yang amat-amat berguna yang mungkin penonton sendiri tidak tahu dan hari ini kita dah berkongsi. Bukan kita, Encik Kamarul dah berkongsi bersama dengan anda. Jadi Encik Kamarul, kalau mereka di rumah nak tahu lebih lanjut mengenai tikus Belanda ataupun arnab, apakah laman sosial Encik Kamarul? Okey, kalau saya sendiri untuk app Facebook boleh Kamarul Azwar Muhammad. Okey. IG Kamar_553 Rabbitry. Baik. Okey, saya juga ada TikTok Kamarul Azwar RC. So banyak yang kita kongsikan, yang banyak saya kongsikan tentang arnab ataupun macam kalau penonton wanita hari ini nak tahu lebih banyak lagi baka yang ada, setiap tahun memang kita ada himpunan. Kita akan buat. Jadi saya kongsikan maklumat tu di media saya lah. Okey, baik. Jadi anda bolehlah layari media sosial Encik Kamarul. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.
Okey, kembali lagi bersama kami. Kita dah sampai ke penghujung. Seronok sebenarnya kan. Warna-warni pelbagai ragam-ragam kita nampak kan. Nampak tu dia kalau saya start cakap dia dah mula nak terbang. Okey, dia betul. Dia best friend awak dan saya dah belajar macam mana angkat arnab dengan cara yang betul. Comel awak nak angkat? Saya mampu lihat je. Fatin see no touch. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Bagi anak-anak anda di rumah yang sangat-sangat happy hari ini, terima kasih juga kepada mereka yang menonton siaran pada hari ini. Kita kongsikan pelbagai haiwan comel kan. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita atas tips dan juga perkongsian nasihat juga. Kalau sebelum ni kita alpa tentang penekanan penjagaan kebersihan, hari ini kita mulakan dengan menyayangi dan selalu juga memahami personaliti haiwan-haiwan yang kita pelihara tu. Dan bila kita memelihara haiwan-haiwan ni, Fatin, kita juga mencipta memori bersama dengan mereka. Bukan sahaja dengan haiwan, tetapi sangat penting untuk kita mencipta memori dengan kawan-kawan, keluarga kita dan semua orang. Awak bercakap mengenai mencipta memori. Sebenarnya hari ini mencipta memori saya. Dalam banyak-banyak ini yang paling mencabar ya. Dan hari ini sebenarnya kita dapat melihat secara jelas dan juga dekatlah antara ciri-ciri haiwan tu. Dan hari Isnin seperti yang Sugi katakan tadi, mencipta memori. Apa antara memori yang telah anda cipta bersama rakan-rakan dan juga orang yang tersayang? Jadi cipta memori hujung minggu ini dah kongsikannya bersama kami pada hari Isnin nanti. Sehingga berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik.